Assalamualaikum, saya Haslinda binti Cek ingin membincangkan tentang mengupas tajuk tentang epistemologi. Apa yang Anda tahu tentang epistemologi? Epistemologi berasal dari dua perkataan dari bahasa Yunani, yaitu yang bermaksud episteme bermaksud pengetahuan ataupun knowledge, manakala logos pula adalah ilmu. Manakala dalam bahasa Inggeris pula theory of knowledge, dan dalam bahasa Arab pula adalah alima yang bermaksud ilmu. Epistemologi atau teori pengetahuan yang dipersoalkan tentang kebenaran meliputi dasar atau sumber, luas pengetahuan, metod pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi mempersoalkan tentang apakah itu ilmu, kenapa kita perlu berilmu, dan bagaimana memperolehi ilmu. Ilmu berasal dari perkataan alima yang bermaksud tahu, mengetahui, dan pengetahuan, dan dari segi istilah pula sesuatu yang diketahui atau mengetahui sesuatu secara tepat atau tidak berkenaan dengan sesuatu perkara. Dalam bahasa Inggeris ialah disebut theory of knowledge, manakala dalam bahasa Arab pula alima yang bermaksud ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu belajar, maka Allah mempermudahkan jalannya menuju ke syurga. Menurut Islam, ilmu merupakan satu tonggak dalam menjalani kehidupan ataupun dalam melaksanakan suruhan yang diperintah oleh Allah SWT. Orang yang berilmu dapat mendekatkan diri dengan Allah dengan secara tidak langsung, dapat bertakwa dengan hakikat sebenar. Seperti yang terjadi masa kini, terdapat banyak terjadi di media sosial tentang keruntuhan akhlak remaja akibat tidak mengamalkan suruhan dan perintah Allah. Contohnya, terjadi perpecahan kaum dan perbelahan sesama sendiri disebabkan kurangnya penghayatan agama. Kerakitan akbar tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menjelaskan bahawa pentingnya mengamalkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah supaya manusia tidak lari dari landasan agama yang sepatutnya. Ilmu menurut Islam terbagi kepada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain wajib dipelajari dan wajib dilaksanakan. Contoh, solat 5 waktu, sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya. Ilmu fardu kifayah pula adalah ilmu yang menjadi tanggungjawab sekumpulan masyarakat, orang yang mewakili orang Islam. Jika tiada seseorang pun umat Islam dalam sebuah masyarakat tersebut yang mempelajarinya, semua masyarakat tersebut berdosa. Seperti contoh, ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, dan sebagainya. Antara sumber-sumber ilmu adalah Allah merupakan pemberi sumber ilmu yang terbesar melalui wahyu, khususnya untuk para nabi dan para rasul, melalui mimpi dan ilham untuk orang yang terpilih oleh Allah menerima ilmu melalui ilham tanpa belajar. Sumber ilmu menurut pemikiran Islam, menurut pendapat Imam Al-Ghazali, sumber ilmu boleh diperolehi melalui beberapa proses, melalui derya, melalui panca indera, melalui akal, melalui ilham, dan melalui wahyu, khususnya untuk para nabi dan para rasul. Konsep akal menurut Islam, akal adalah asas penting dalam kehidupan manusia, dapat membezakan derajat manusia dengan makhluk Allah yang lain. Amanah kepada manusia, Islam melarang ke atas umatnya supaya tidak melakukan perkara yang merosakkan kewarasan akal. Contohnya, menelan pil hayal, menghisap dadah, minum arak, dan sebagainya. Peranan akal menurut Al-Quran dan Al-Sunnah untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu, seperti contoh ilmu keduniaan serta akhirat. Kedua adalah mempelajari wahyu Allah dengan memahaminya. Ketiga adalah sumber dan memainkan peranan utama dalam mengenali Allah dengan lebih mendalam.
manakala ilmu menurut barat pula adalah sumber hanya kepada akal, data dan fakta. Kedua adalah ilmu bebas nilai. Ketiga adalah berorientasi kepada dunia semata. Ilmu menjadi alat yang amat penting kepada individu bagi membentuk institusi keluarga. Sebuah institusi keluarga yang dibina berasaskan ilmu pengetahuan dapat melahirkan masyarakat yang membudayakan ilmu. Bahkan secara tidak langsung, peranan masyarakat dimainkan peranan dalam pembangunan negara dan bangsa mereka. Secara umumnya, ilmu dimaksudkan sebagai pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan sesuatu yang berkait dengan bidang ilmu tersebut. Kesimpulannya adalah ilmu falsafah amatlah penting dalam membentuk seorang insan yang cemerlang. Hal ini kerana dengan ilmu falsafah kita dapat menguatkan daya pemikiran akal. Bagi yang beramal Islam, ilmu falsafah Islam bukan saja dalam daya pemikiran akal, namun ia dapat menguatkan akidah seseorang. Oleh sebab itu, sewaktu menyiapkan kerja khusus ini, terdapat banyak cadangan dalam mendalami ilmu falsafah Islam di era kontemporari. Antaranya ialah semua masyarakat Islam perlu melengkapkan diri dengan mempelajari ilmu falsafah Islam sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini supaya dapat mengelakkan masyarakat, terutamanya golongan muda, dalam memperbaiki akidah diri supaya tidak mudah terpesong. Sekian saja daripada saya. Saya mengakhiri dengan serangkap pantun. Tenang-tenang air di kali, tempat mendiang putri putera. Sempurna sudah pembentangan diraih. Salah dan silap harap dimaafi. Merdu bertingkah alunan suara, kadang-kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur kata patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.